Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ini untuk subjek pendidikan Islam tahun 3, kita akan belajar dalam bahagian sirah. Dalam bahagian sirah. Jadi, bila belajar boleh rujuk pada buku teks di muka surat 100, 100. Muka surat 100 ataupun 99 macam itu. Okey. Jadi dalam bahagian sirah ini, bidang sirah ini dia menjelaskan perkara yang berkaitan dengan seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dapat memberikan iktibar bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda dan mengamalkan sunnah Nabi, sunnah amalan-amalan Nabi kerana Nabi. Baik. Jadi 3 unit. Iaitu wahyu yang teragung, meneladani sifat terbilang, dan juga unit ketiga sifat tabligh, bukan terbilang, tabligh. Unit ketiga Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Mekah. Baik. Pada hari ini kita akan tengok unit yang pertama dalam bahagian sirah ini, iaitu wahyu teragung. Jadi pelajar boleh tengok di muka surat 100 Okey. Kalau dah ready, sama-sama kita tengok Baik. Perhati dan fikir. Jabal Nur. Jabal Nur ni ialah Bukit Nur. Okey. Jabal Nur terletak 3.2 km dari Mekah. Mekah 3.2 km ada satu bukit. Nama dia Bukit Nur, Jabal Nur. Okey. Keadaan bukit itu berbatu, berpasir dan kering. Ketinggian bukit itu 640 meter. Nampak gambar ini? 640 meter tinggi. Itu Jabal Nur. Di puncak Jabal Nur itu ada satu gua namanya Gua Hira. Sekarang ini pendakian ke Gua Hira lebih mudah kerana disediakan laluan bertangga yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Gua Hira. Jadi mungkin sebahagian pelajar belum pergi, tapi ramai mak ayah kita dah pergi Gua Hira. Jadi Gua Hira ni dia terletak di satu bukit, nama dia Jabal Nur di Mekah sana. Okey, ini gambar dia. Baik. Jadi dalam buku teks ni dia ceritakan murid-murid sekalian, di sebelah kiri kita sekarang ialah Gua Hira yang terletak di puncak Jabal Nur. Di sinilah berlakunya peristiwa penurunan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Nabi dapat pertama di Gua Hira ini. Okey. Wahyu itu apa ustaz? Apa itu wahyu? Wahyu ni ialah kalam Allah ataupun kata-kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Itu wahyu. Wahyu ni Nabi dan Rasul saja yang dapat. Orang lain tak dapat. Okey. Oh, begitu. Terima kasih Ustaz atas penerangan. Apa itu wahyu? Wahyu, poin penting ni ialah wahyu ialah kalam Allah ataupun kata-kata Allah. Quran itulah, ayat Quran tu. Yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Ada Nabi, ada Rasul. Apa beza Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul ni ialah orang lelaki. Nabi ni dia dapat wahyu, dia gunakan wahyu tu untuk diri dia. Rasul, dia dapat wahyu dan dia menyebarkan wahyu tersebut kepada manusia yang lain. Itu beza Nabi dan Rasul. Secara ringkasnya lah. Okey. Jadi Nabi dapat wahyu yang pertama itu di Jabal Nur, di Gua Hira. Di Gua Hira. Baik. Tengok muka surat seterusnya 103. Okey, 102. Okey, 102. Baik. Program ziarah Jabal Nur. Okey, kalau nanti pergi Mekah, dapat pergi Mekah, dia ada atur program ziarah Jabal Nur. Atur cara 8 pagi tiba di Jabal Nur. 8.15 pagi taklimat pendakian. 8.30 pagi pendakian bermula. 10 pagi sampai di puncak dan ziarah Gua Hira. Gua Hira tempat Nabi dapat wahyu yang pertama dulu. 10.30 pagi mula turun ke kaki bukit. 12.30 hari sampai di kaki bukit. Baik. Fakta Nabi Muhammad SAW mendaki Jabal Nur.
Sebelum Nabi Muhammad SAW diisytiharkan menjadi Nabi, baginda sering ke Gua Hira untuk beribadat. Sabar walaupun pendakian agak mencabar. Dulu naik Gua Hira tak macam sekarang. Dulu jalan dia teruk, sekarang dah ada laluan disediakan. Okey. Penurunan wahyu pertama di Gua Hira. Bilakah wahyu pertama turun? Iaitu pada 17 Ramadan, pada bulan puasa. Usia Nabi Muhammad SAW ketika itu berapa tahun? 40 tahun dapat wahyu yang pertama. Malaikat pembawa wahyu itu siapa? Jibril alaihi salam. Jibril bawa wahyu yang pertama, yang seterusnya lah. Yang pertama wahyu dibawa oleh malaikat Jibril bagi kepada Nabi Muhammad SAW di satu tempat namanya di Gua Hira, di Jabal Nur. Okey. Peristiwa penurunan wahyu. Malaikat Jibril alaihissalam telah bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda beribadat. Jibril alaihissalam meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membaca. Nabi Muhammad tak boleh baca, tak boleh menulis, ummi. Lalu Jibril alaihissalam memeluk dan meminta baginda membacanya lagi. Baginda memberikan jawapan yang sama. Selepas 3 kali meminta baginda membaca dan memeluknya, Jibril alaihissalam mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq, iaitu di Gua Hira tadi. Okey. Peristiwa selepas penurunan wahyu. Baginda pulang menemui isterinya Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan ketakutan. Isteri dia Khadijah radhiyallahu anha menyelimutkan dan menenangkan baginda. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha membawa baginda bertemu sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Menurut Waraqah, baginda telah dilantik menjadi rasul sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Itu ceritanya bagaimana Nabi Muhammad SAW dapat wahyu yang pertama. Okey. Wahyu ni ialah petunjuk jalan. Okey, wahyu ni ialah petunjuk jalan. Okey, di dalam buku ni kata, anak dia kata pada ayah dia, ayah, mari kita baca bersama-sama wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu wahyu yang pertama? Surah Al-Alaq tadilah. Kan? Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kan? Apa maksud dia? Apa ni? Kepentingan wahyu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Itu maksud, antara maksudnya lah. Okey. Kenapa wahyu ni penting? Dia menjadi medium ataupun satu alat untuk mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting wahyu. Kalau tak ada wahyu, macam mana kita nak tahu apa yang Allah nak kita buat, apa yang Allah tak nak kita buat. Okey. Yang kedua, untuk mematahkan hujah orang kafir. Orang kafir kata begini, Nabi jawab, patahkan hujah mereka dengan menggunakan wahyu. Okey. Kemudian memberi penyelesaian kepada permasalahan manusia sepanjang zaman. Kalau ada manusia bercanggah pendapat, yang ini kata A, yang ini kata B, maka mereka merujuk kepada ayat Quran ataupun wahyu yang disampaikan kepada Nabi. Menjelaskan tentang perkara yang sam'iyat, perkara-perkara langit. Contoh bila kejadian bagaimana kejadian matahari, ataupun bila peristiwa yang tak dapat dilihat, macam adanya seksa kubur, macam mana syurga, macam mana neraka, Quran yang terangkan. Okey. Kemudian yang kelima, mengandungi iktibar tentang peristiwa-peristiwa terdahulu. Cerita-cerita Nabi dulu, peristiwa-peristiwa kaum-kaum terdahulu terdapat dalam Quran, dalam wahyu, yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran. Baik. Muka surat 105, apakah iktibar peristiwa penurunan wahyu pertama tadi? Pertama sekali, iktibar pengajaran dia, Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mestilah
menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Jangan tinggalkan Quran. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW gigih mendaki Jabal Nur untuk ke Gua Hira. Gigih. Jadi mencontohi kesungguhan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan semua perkara, terutamanya dalam beribadat. Walaupun kita dalam PKP macam ini tak lagi bermana, tapi kita jangan tinggalkan perkara-perkara yang mesti kita buat, belajar, ibadat, jangan tidur lama sangat dan sebagainya. Okey. Nabi Muhammad SAW beribadat kepada Allah Ta'ala walaupun masyarakatnya menyembah berhala. Jadi kita mesti berpendirian teguh dan tidak terpengaruh dengan anasir tidak baik yang ada di sekeliling kita. Okey. Seterusnya, wahyu yang pertama ialah Iqra, iaitu bacalah. Tekun menuntut ilmu dan menjadikan amalan membaca sebagai tabiat. Jadi itu di antara pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa penurunan wahyu yang pertama. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.